Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini adalah untuk triple integrals in spherical coordinate. Sebagai ulang kaji, double integral boleh digunakan untuk rectangular, non-rectangular dan polar coordinate. Manakala untuk triple integral, kita boleh guna untuk rectangular, non-rectangular, cylindrical dan spherical coordinate. Video ini akan fokus kepada spherical coordinate. Seperti yang kita tahu, polar coordinate sesuai untuk region R yang berbentuk circle. Manakala untuk cylindrical coordinate pula sesuai untuk solid yang berbentuk silinder dan region R berbentuk circle. Untuk spherical coordinate pula, solid mestilah berbentuk sphera atau cone. Oleh kerana spherical coordinate berbeza berbanding polar dan cylindrical coordinate, maka convention equation juga berbeza. Perhatikan jadual ini. Untuk rectangular coordinate, kita akan guna X, Y, Z. Untuk cylindrical coordinate, kita guna R, theta dan Z. Jadi untuk kedua-dua koordinat ini, kita masih kekalkan Z yang kita convert hanya X, Y kepada R dan juga theta. Untuk spherical coordinate pula, kita akan guna rho, phi, theta. Yang mana phi dan theta adalah dua jenis sudut yang berbeza. Maknanya nanti kita kena cari dua sudut phi dan juga theta. Jika kita lihat cylindrical dan spherical masih guna convert X yang hampir sama, iaitu cos theta dan ini juga cos theta. Bezanya untuk spherical kita ada tambah rho sin phi. Untuk Y juga sama, masih kekal sin theta, sin theta. Hanya untuk cylindrical guna R, untuk spherical kita akan guna rho sin phi. Manakala untuk Z akan convert kepada rho cos phi. Untuk X square plus Y square plus Z square pula, untuk cylindrical kita akan ganti X square plus Y square sebagai R square, sebab tu kita dapat R square plus Z square. Tapi untuk spherical terus guna rho square. Untuk square root X square plus Y square, untuk cylindrical guna R dan spherical kita guna rho sin phi. Untuk rectangular kita tak ada sudut, tapi untuk cylindrical and spherical kita akan guna sudut yang sama, iaitu theta. Untuk triple integration, cara penulisan adalah seperti ini. Yang mana theta untuk d theta, phi untuk d phi, rho untuk d rho. Manakala dv akan convert kepada rho square sin phi d rho d phi d theta. Berbeza dengan cylindrical coordinate yang mana dv akan convert kepada r dz dr d theta. Sedangkan dv untuk kedua-dua koordinat adalah dx dy dz. Sekarang kita akan lihat limit untuk spherical coordinate, yang mana untuk rho di antara rho 1 until rho 2. Untuk theta pula akan ambil nilai sudut 0 sampai 2 pi. Tetapi untuk phi hanya melibatkan 0 sampai pi sahaja. Kita boleh lihat pada illustration sfera yang mana kita kena kenal pasti rho dan titik origin. Andaikan rho seperti tali yang diikat pada origin. Kemudian kita akan pusingkan dari hujung atas ke bawah untuk dapatkan nilai sudut phi. Sebab itu sudut phi hanya 0 sampai pi sahaja. Lepas itu, kita akan pusing secara melintang dari 0 sampai 2 pi untuk dapatkan pusingan penuh untuk circle. Sebab tu, theta akan ambil nilai antara 0 hingga 2 pi. Dan akhirnya, kita akan dapat bentuk sfera yang lengkap. Sekarang kita akan lihat contoh. For example 1, solid bounded above by the cone and below the sphere. Oleh sebab tak ada limit, jadi kita kena sketch graph dahulu untuk dapatkan limit. Kita akan guna sphere equation x square plus y square equal to z square equal to 9, yang mana radius untuk sphere adalah 3. Ini bermaksud rho kita adalah 3. Oleh kerana solid Q
adalah di antara cone dan juga sphere. Kita kena cari intersect di antara kedua-dua bentuk untuk dapatkan nilai V. Jadi kita akan substitute equation untuk cone dalam sphere equation, yang mana x square plus y square equal to z square. Yang kita selesaikan, kita dapat z equal to 3 over square root 2. Terusnya, kita akan guna conversion equation untuk z, substitute nilai z yang kita dapat tadi, selesaikan, akhirnya kita dapat V equal pi over 4. Jadi inilah sudut V kita. Sekarang kita akan lihat illustration untuk solid. Oleh kerana row kita adalah 3, kita andaikan ia seperti tali yang panjangnya 3 unit dari titik origin 0, 0, 0. Kemudian kita akan gerakkan tali tersebut dari hujung atas ke bawah sebanyak sudut pi per 4. Terusnya, kita akan pusing secara melintang dari 0 hingga 2 pi untuk sudut theta. Akhirnya, kita akan dapat bentuk solid seperti aiskrim dalam kon aiskrim. Sekarang, kita akan kira volume solid. Kita akan guna info-info tadi, yakni 0 hingga 2 pi untuk d theta, 0 hingga pi per 4 untuk dv, 0 hingga 3 untuk d rho. Untuk dv, kita akan convert kepada rho square sin v d rho dv d theta. Kita akan guna constant 1 sebagai integran untuk kira volume. Oleh kerana d rho adalah inner integral yang pertama, jadi kita akan integrate rho dahulu. Jangan lupa tulis rho equal to 0. Untuk remind kita, hanya substitute rho, bukannya v. Lepas dapat jawapan, dv adalah second inner integral. Jadi, kita akan integrate v pula. Seterusnya, substitute limit untuk v dan bila dapat jawapan, barulah kita integrate untuk d theta. Dan akhirnya, kita akan dapat jawapan seperti ini. Jangan lupa tulis unit cube sebab soalan minta kira volume. Untuk soalan dalam example 2 pula, limit dah diberi. Cuma biasanya jika limit berbentuk square root adalah rumit untuk diselesaikan jika kita direct integrate. Sebab itu soalan ini dah beri arahan guna spherical coordinate. Jika soalan tak beri arahan, kita kena pilih koordinat mana yang lebih sesuai, sama ada cylindrical atau spherical. Kerana hanya dua koordinat ini saja selain pada rectangular and non-rectangular region yang akan memudahkan kita buat integration. Jadi kita akan lihat pada limit dan juga integrand. Kalau ada z square, maka ia lebih sesuai guna spherical coordinate. Kedua, kita boleh juga sketch dahulu solid. Kalau ia berbentuk seperti sfera, maka kita akan pilih guna spherical coordinate. Tapi kalau solid berbentuk lebih kepada silinder dan juga circle, maka kita akan guna cylindrical coordinate. Seperti biasa, untuk mudahkan kita sketch graph, senaraikan dahulu limit yang diberi dalam soalan. Untuk limit yang pertama, untuk fungsi x. Limit yang kedua, untuk fungsi y. Limit yang ketiga, untuk fungsi z. Jika limit kedua ditulis semula, kita akan dapat circle equation. X square plus y square equal to 4 means circle with r equal to 2. Disebabkan lower limit adalah y equal to 0, maknanya kita akan dapat semicircle. Dan jika kita check dengan limit fungsi x, dia adalah bermula pada negatif 2 sampai 2. Terusnya, limit yang ketiga, jika ditulis semula, kita akan dapat sphere equation. Maknanya ini adalah sfera dengan radius 2. Oleh kerana lower limit adalah z equal to 0, jadi ia adalah berbentuk hemisphere kerana terpotong di bahagian z equal to 0. Ini adalah pandangan untuk xz plane. Jadi bila kita gabungkan semuanya, kita akan dapat seperti separuh hemisphere.
Untuk integrand pula, kita akan guna convention equation untuk x, y, z. Faktor sin square phi, kita akan dapat cos square theta plus sin square theta. Kita boleh guna trigo identity yang mana sin square x plus cos square x equal to 1. Ini akan dapat 1. Kemudian, kita ulang proses yang sama yang mana sin square phi plus cos square phi akan dapat 1. Akhirnya, kita akan dapat rho cube cos square phi. Untuk integration, seperti yang kita dapat tadi, theta adalah 0 sampai pi. Untuk phi pula, dia adalah 0 sampai pi per 2. Untuk rho adalah 0 sampai 2. Ini untuk integrand yang dah dikira tadi. Ganti masuk rho cube cos square phi. Simplify nilai rho. Oleh kerana di rho adalah first inner integral, jadi kita akan integrate rho dahulu. Seperti biasa, tulis rho equal to 0. Untuk ingatkan kita, hanya substitute rho sahaja, jangan substitute phi. Selesaikan summation limit untuk rho dan kita dapat cos square phi sin phi. Untuk selesaikan integration ni, kita kena guna substitution u equal to cos phi. Potong sin, integrate u and substitute u, then barulah kita substitute limit phi equal to 0 until pi over 2. Simplify the answer, barulah kita integrate theta and substitute seperti biasa. Finally, kita dapat jawapan. Untuk example yang terakhir, diberi B is a unit ball, yang mana dia adalah sphere equation with radius equal to 1. Jadi, limit standard untuk sfera adalah untuk theta 0 sampai 2 pi, untuk phi 0 sampai pi. Refer pada soalan, radius adalah 1, bermakna rho kita adalah 0 sampai 1. Kalau arti kata lain, kalau kita dapat soalan berbentuk sfera yang penuh, nilai theta dan juga phi adalah tetap, iaitu 2 pi untuk theta, pi untuk phi. Yang berbeza adalah nilai rho, bergantung kepada radius sfera yang diberi dalam soalan. Seperti biasa, kita akan cari convention untuk x square plus y square plus z square. Perhatikan, kita akan guna trigo identity equal to 1 2 kali. Atau kita boleh rujuk kepada jadual pada page yang pertama yang mana x square plus y square plus z square adalah rho square. Jika tak ingat, kita kena simplify convention equation ni sampai dapat rho square. Untuk triple integral, kita akan guna info untuk limit yang dinyatakan tadi, iaitu 0 hingga 2 pi untuk d theta, 0 hingga pi untuk d phi, 0 hingga 1 untuk d rho. Kita guna pakai jawapan untuk x square plus y square z square, iaitu rho square. Ganti masuk dan kita akan guna index, dapat rho cube. dv seperti biasa, convert kepada rho square sin phi d rho d phi d theta. Kemudian kita kena integrate guna substitution u equal to rho cube, yang mana kita akan potong rho square. Integrate exponent u dan kita ganti masuk kembali u, dan jangan lupa tulis rho equal to 0 until 1. Untuk remind kita, hanya substitute rho. Simplify the answer dan kita akan integrate phi pula. Kita akan dapat negative cos phi. Ganti masuk limit untuk phi. Lepas itu barulah kita integrate theta dan akhirnya kita akan dapat jawapan seperti ini.